أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, hari ini kita dah masuk 4 Ramadan, malam yang kelima Ramadan. Sedar tak sedar kita dah hampir seminggu kita berada dalam bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, moga-moga Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nak memastikan Ramadan kita diterima oleh Allah taala, kita kena melaksanakan ibadah Ramadan dengan cara yang betul dan tepat, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah taala, yang telah diajar kepada kita oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya ucap tahniah tuan-tuan, mereka yang masih lagi boleh maintain sampai kepada kuliah tazkirah. Tak lama tazkirah, tapi mudah-mudahan ia memberi manfaat dan menambah pahala kita di bulan Ramadan. Tuan-tuan, kita beza ya bila mana kita buat amalan berdasarkan ilmu dengan amalan yang tidak berdasarkan ilmu. Beza sangat-sangat. Sebab itu al-ilmu imam al-amal. Ilmu pemimpin kepada amalan. Apa beza dia tuan-tuan? Beza dia, orang yang berilmu ni dia tahu bahawa Ramadan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala ni dia tak akan sia-siakan walaupun sedikit. Sebagai contoh, bila mana seseorang itu datang untuk solat tarawih, imam buat 8 campur 3, 11 rakaat. Saya dapati bahawa selepas 8 sebahagiannya telah keluar, dia tak sambung. Sebenarnya rugi. Orang yang ada ilmu dia tahu hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa man qama ma'al imam hatta yansarih kutiba lahu qiyamul lailah. Sesiapa yang qiyam dengan imam, makna solat tarawih dengan imam, hatta yansarih sampai imam selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis baginya pahala seumpama dia qiyam. Dia buat qiyamul lail sepanjang malam, seluruh malam. Untung tak? Untung. Tapi malangnya lagi 3 aja. Duduk 8 rakaat dengan imam dah, 8 dah. Lagi 3 lagi ya. Dia keluar. Alasan aku tak nak buat witir lagi, aku nak tambah, nak balik rumah lagi, nak tambah lagi 20 rakaat tarawih. Tak nak masalah kamu nak tambah. Tapi mengapa tidak duduk dengan imam sebentar? Masalahnya dia kata aku tak nak solat witir. Tak nak solat witir, kamu niat tarawih, tak ada masalah. Imam solat witir, kamu niat tarawih. Semasa imam solat 1 rakaat, lepas imam bagi salam, kamu tambah 1 lagi. Sebab solat tarawih 2 rakaat. Balik nanti sambung pula, tambah lagi 20 pula. Buat pula witir, tak ada masalah. Yang pentingnya duduk dengan imam. Tapi kalau orang tak faham, pergi tak? Pergi. Peluang duduk lagi 10 minit yang bukan lama mana. Witir 3 rakaat tu sangat.
Tapi pahala dia sampai tahap ditulis baginya seumpama dia menghidupkan malam secara keseluruhannya. Subhanallah. Lepas daripada habis witir, baca doa, 3/4 hilang. Tadi 1/4, ni 3/4 hilang. Sebab apa? Ada kuliah. Kuliah tak payah. Tuan-tuan, ini satu lagi kerugian yang sangat besar. Sebab apa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, walaupun hadis dhaif, tetapi boleh ambil pengajaran dan iktibar. Nabi sebut kepada Abu Zar, "Ya Abu Zar, la an taghdu fata'allama ayah min kitabillah khairul laka min an tusalliya 100 raka'ah." Wahai Abu Zar, kamu keluar rumah, kamu mempelajari satu ayat daripada kitab Allah, daripada ayat Quran, satu ayat aja, lebih baik bagi kamu daripada kamu solat sunat 100 rakaat. Disambung lagi, wala an taghdu fata'allama baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun min an tusalliya 1000 rakaat. Dan apabila kamu mempelajari satu bab daripada ilmu, bab puasa contohnya, satu bab daripada ilmu, sama ada kamu beramal dengannya ataupun tidak, lebih baik bagi kamu daripada kamu salat 1000 rakaat. Allah, tuan-tuan, rugi tak orang balik? Rugi. Sedangkan lama mana pun kita tak ambil masa lama, tuan-tuan, tengah jam je. Tazkirah tarawih ni tengah jam je, tak lama ya. Kau nak lama 2 jam. Tuan-tuan, jadi maknanya fadilah dia sangat besar. Bukan lama mana pun, tunggu sikit lagi je, tak lama dah. Al-Imam Syafi'i menyatakan bahawa, Imam Syafi'i, dia kata menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadat sunat. Menuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu, lebih baik lagi daripada ibadat sunat. Dan telah berkata Abu Darda, aku mempelajari satu masalah ilmu, satu je, tak banyak, satu je, lebih aku sukai daripada melaksanakan qiyamul lail. Sebab kedudukan dia yang tinggi. Satu je dia belajar, satu ilmu je, lebih fadilat dia lebih besar daripada qiyamul lail. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak kalau kita nak lihat dia punya fadilat dia. Sebab itu al-ilmu imam al-amal, saya sebut tadi, ilmu pemimpin kepada amalan. Orang masuk Ramadan semua pakat masuk Ramadan, tapi beza orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu. Orang ada ilmu, dia akan dapat pastikan bahawa betul-betul dia dapat manfaat daripada Ramadan, sehingga dapat membawanya ke syurga Allah Ta'ala. Orang yang tak ada ilmu, dia buat sikit-sikit, celup betul je, celup je, dia tinggal banyak kelebihan-kelebihan yang Allah sediakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ni saya nak bincang satu benda. Tak sat baru mukadimah. Baru mukadimah, tak masuk tajuk lagi. Tajuk yang saya nak bincangkan adalah amalan yang diterima oleh Allah. Macam mana kita nak pastikan amalan Ramadan kita amalan yang Allah Ta'ala terima? Itu tajuk dia. Dan sebelum itu, macam biasalah, kalau sesiapa yang mempunyai sebarang persoalan, nak kemukakan soalan, maka dialu-alukan. Jadi siapa-siapa nak tanya boleh WhatsApp terus kepada saya. Siapa-siapa ada soalan boleh terus WhatsApp kepada saya di talian 019 324 1364. Boleh. Hari ni Jumaat kan cakap Arab kan? Bukan cakap Arab ke kat sini hari Jumaat? Tuan-tuan, saya ulang sekali lagi. Siapa-siapa yang ada soalan nak tanya, saya alu-alukan. Anda boleh menghantar soalan anda kepada saya di talian 019 324 1364. 019 324 1364. Boleh tanya. Baik.
Apakah syarat amalan kita nak diterima oleh Allah? Saya nak gabungkan pandangan yang dikemukakan oleh Al-Fudail bin Iyad dan juga Syekh Asy-Syarqiti. Tiga syarat supaya amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amalan hak kita buat itu mesti berdasarkan kepada akidah yang sahih. Itu yang pertama. Kalau orang dia buat amalan macam mana pun, tiba-tiba dia syirik pada Allah, dia menyeleweng, dia terlibat dengan ajaran sesat, yang percaya kepada perkara khurafat, yang sampai ke tahap menyemutukan Allah, habis amalan dia Allah tak terima. Sebab itu akidah perkara asas, iman perkara asas. Jangan sesekali mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Kita bimbang tuan-tuan, akhir zaman ini makin banyak ajaran sesat yang tumbuh bak cendawan. Tambah-tambah orang tengok tahun ni 2024, 100 tahun selepas kejatuhan Khilafah Osmaniyah tahun 1924. Maka masing-masing duk bawa ajaran. Timbullah Imam Mahdi lah, sana mengaku Imam Mahdi, sini mengaku Imam Mahdi. Tuan-tuan, orang yang berilmu dia tak terpedaya dengan dakwaan-dakwaan yang seumpama itu. Sebab itu saya nak bagi kaedah pada tuan-tuan. Saya bagi kaedah. Nak kenal Imam Mahdi macam mana? Dia nak kenal Imam Mahdi ni macam ni. Siapa yang mendakwa dia sebagai Imam Mahdi, confirm dia bukan Imam Mahdi. Itu kaedah dia. Siapa-siapa yang dakwa Imam Mahdi, confirm itu bukan Imam Mahdi. Hari ni berapa ramai dah dakwa tuan-tuan? Itu semua tak betul. Sebab Imam Mahdi ni, dia ketika mana nak dibai'ahkan pun dia tak mau. Itu tak ada dakwaan tu, dia sendiri tak mau. Macam mana klaim daripada awal? Waktu nak dibai'ahkan tu dia tak mau. Akhirnya dipaksa juga bai'ah. Jadi orang kata paksa rela, akhirnya barulah dia terpaksa terima. Jadi maknanya orang yang mendakwa daripada awal ni maknanya tak betul. Dia mendakwa Imam Mahdi, confirm lah tak betul. Sebab Imam Mahdi yang sebenarnya dia sendiri tak nak mengaku dan dia tak mau terima. Maka lepas ni kita cam, siapa-siapa yang mengaku sebagai Imam Mahdi, reject awal-awal, itu bukan Imam Mahdi. Kecuali kalau dia imam masjid, nama dia Mahdi. Itu memanglah dia imam masjid, nama dia Mahdi. Itulah Imam Mahdi. Tapi bukan Imam Mahdi yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Sebab Nabi kata yuwati usmuhu ismi. Imam Mahdi itu keturunan Nabi, nama dia serupa macam nama Nabi Muhammad bin Abdullah. Lah ni tuan-tuan tahu dah, orang Melayu dia ikut seorang Pakistan nama dia Al-Qasim, hak mengaku sebagai Imam Mahdi. Lah ni viral, Al-Qasim dari Pakistan. Orang menobatkan dia sering menobatkan sebagai Imam Mahdi. Pakai dia ikut, orang kita pun orang mengikut. Ada yang WhatsApp saya tanya, saya kata itu bukan Mahdi. Dia tak percaya, dia kata betul, kau ni ramalan dia semua betul. Semua pakai ramalan mimpi. Ni masalah. Sebab tu kita nak bagi tahu tuan-tuan, syarat yang pertama ibadat kita nak diterima oleh Allah ialah kita perbetul akidah dulu, keimanan kita berdasarkan kepada ilmu. Jangan terikut dengan dakyah-dakyah yang tak betul. Datang mengaji, datang kuliah. Ada soalan dah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betulkah kita perlu utamakan qada solat yang kita tinggal dari solat tarawih? Bolehkah saya duduk dalam saf tarawih tapi niat qada solat subuh? Terima kasih. Boleh tak dia duduk solat tarawih, dia niat subuh? Boleh. Tapi tak dapat tarawih, dapat subuh. Tarawih tak dapat, dia tak boleh gabung tuan-tuan. Sebab solat tarawih ni solat sunat maqsudah, bukan solat sunat ghair maqsudah. Hak boleh gabung tu hak ghair maqsudah. Macam solat hajat, tahiyatul masjid, solat taubat, itu boleh gabung. Hak ni tak boleh. Jadi maknanya kalau duduk dalam saf dia niat solat subuh, boleh. Tapi dapat subuh tak dapat tarawih, rugi tak? Rugi. Maka dengan sebab itu orang yang tinggal solat zaman-zaman dulu, dah banyak solat dia tinggal,
Bila sekarang baru datang keinsafan, sebab dia balik lambat, umur 50 baru balik. Lambat. Orang lain balik awal 15 tahun, dia 55. 40 tahun kemudian baru balik. Baru teringat, oh dulu aku tinggal solat sekian-sekian, banyak ni. Yang pertama sekali tuan-tuan, wajib kena qada. Itu yang pertama. Tapi nak qada sekaligus tak mampu lah, berpuluh tahun. Kita buat anggaran. Maknanya setiap hari berapa kita qada. Contohnya, lepas subuh berapa qada, lepas zuhur berapa qada. Buat anggaran. Kita qada. Dalam masa yang sama, jangan tinggal solat sunat yang ada nas. Solat sunat tarawih, solat sunat rawatib. Sebab hak ni boleh menampung kecacatan dalam solat fardu. Solat sunat rawatib jangan tinggal. Yang tak bolehnya kita pulun sunat, hak qada tak buat langsung. Tak boleh kan? Dia macam ni lah, macam kita bayar hutang berjadual. Kita hutang rumah kita bayar kan tiap-tiap bulan kan. Tapi boleh tak kita sedekah? Hutang tak habis kan? Boleh tak? Boleh, sebab hutang tu memang berjadual. Memang tiap-tiap bulan akan bayar. So tak ada masalah, hutang tu memang kita akan bayar. Tiap-tiap bulan pasti kita akan bayar. Tak menghalang kita untuk sedekah, untuk wakaf, tak halang. Kalau kita guna konsep, oh tak boleh, hutang kena bayar dulu. Kita tak boleh sedekah, maknanya lagi bayar rumah tak boleh, tak habis, tak boleh sedekah. Lagi mana bayar kereta tak habis, tak boleh sedekah. Ada, kita akan bayar, sebab tu bayar tu berterusan. Yang tak boleh kalau dia tak bayar langsung, tiba-tiba sedekah, tak boleh lah. Jadi itu konteksnya macam tu juga. Solat ni, tambah-tambah solat yang lama-lama ni, kita minta tahu pertama bertaubat pada Allah. Itu pertama, taubat sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha. Yang kedua, qada. Mengikut jumhurul ulama menyatakan wajib qada. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mohon Ustaz tegur pada saf muslimat tak ikut peraturan kosong di tengah ruang saf, biar begitu sahaja waktu solat Isyak. Minta tegur pada AJK jalankan tugas, rahsiakan nama saya. Mana saya tahu nama? Orang hantar WhatsApp ke saya tak tahu nama, dia tak keluar nama tuan-tuan. Kan? Nak rahsia tak rahsia pun memang saya tak tahu, rahsia sungguh. Dia suruh AJK tegur apa? Muslimat. Sama-sama tegur lah tuan-tuan. Kadang AJK pun tak dan juga. Dia nak tengok sana, tengok sini, tengok makan cukup tak cukup, tengok macam mana nak susun apa motor hak main parking berselerak, macam-macam. Jadi kita sama-sama tegur lah untuk kita dapat kesempurnaan saf. Jangan biar ruang-ruang kosong. Ada ruang kosong masuk, ada ruang kosong masuk, jangan nak biar lopong. Sebab saf ni utama dia lurus dan juga rapat. Itu keutamaan dia. Maka dengan sebab itu kena ada kesedaran. Dulu orang perempuan duduk belakang, tak nampak. Orang perempuan duduk sana tak nampak. Saya kuliah sini setahun sekali, tahunan, kuliah tahunan. Jadi bila main tengok perubahan. Tahun lepas mari tengok orang perempuan duduk belakang. Tahun ni mari hilang. Mana dia? Orang duduk dalam tu. Kuliah tahunan setahun sekali. Nanti habis ni tahun depan pula jumpa. Tuan-tuan. Jadi itu kesedaran itu mesti ada untuk apa? Untuk kita mendapat pahala yang banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa cara yang paling baik untuk tegur orang tua sendiri yang melihat video-video yang tak senonoh? Bolehkah kita sebagai anak tegur orang tua sendiri? Boleh. Orang tua tengok video tak senonoh, ya Allah, tak sedar ke diri. Anak pun tua dah. Dia lagi tua. Anak pun dah umur 40, 50 dah. Makna dia pun 70. Duk tengok video tak senonoh lagi. Nak jadi apa? Tak tahu. Tuan-tuan, kita sebagai anak sayang pada ayah kita. Sayang tak? Sayang, kita tegur dia. Tapi tegur elok lah, jangan marah-marah. Ayah ni tak faham bahasa ke? Kena flying kick baru tahu. Jangan. Jangan cakap macam tu. Dosa. Kita cakap dia elok. Wa qul lahum qawlan karima. Kena bercakap pada mereka dengan cakap yang elok-elok. Lembut-lembut. Ayah, tak salah buat benda ni ayah ni. Rugi masa je. Bagi tahu elok. Nabi Ibrahim alaihissalam tegur pak dia. Pak Nabi Ibrahim tak beriman tuan-tuan.
Bapa Nabi Ibrahim tak beriman, Nabi Ibrahim tegur, tapi pak dia tak mau terima, tak apa, macam mana tak mau terima? Dah tak mau terima. Sebab tu dalam riwayat hadis Nabi, di akhirat esok bila dibangkitkan di akhirat, pak dia dibangkitkan dalam keadaan teruk, dia jumpa Nabi Ibrahim. Dia kata, tolong minta doa ke Allah, aku nak terima semua apa yang kamu bawa. Waktu tu bila Nabi Ibrahim tanya Allah Ta'ala kata, syurga aku tak layak dihuni oleh orang kafir. Sebab bapa Nabi Ibrahim meninggal dalam keadaan kafir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita tegurlah, kita nasihatlah. Dia nak terima tak terima, itu bukan kerja kita. Pernah juga ada seorang tok siap pernah jumpa saya. Dia kata, ustaz, saya nak minta tolong ustaz tegur pak saya. Saya kata, pak kamu tok siap tu pun umur 60, pak dia umur 80 lebih. Tegur pasal apa? Pak saya tak semayang ustaz, sampai umur sekarang 80 lebih tak semayang. Tak semayang. Saya tanya dia, kamu tegur tak sebagai anak? Saya tegur lah juga. Saya kata, pak tak semayang ke? Apa bapak dah jawab? Aku tak semayang pun tak ada masalah, aku sihat walafiat. Aku ada rumah sewa sebelah pintu, aku ada duit cash beratus ribu. Orang hak semayang tunggu terbalik, tak kaya pun. Oh, tu dia lupa Firaun lagi kaya daripada dia. Firaun lagi kaya, tapi dia engkar pada Allah, dia ditenggelamkan Laut Merah. Qarun lagi kaya, tapi oleh kerana engkar, dia ditenggelamkan dalam tasik Qarun. Sebab tu jangan duk kata bila dia sihat ke, bila dia ada rezeki lebih, maknanya dia tak sembahyang pun tak apa. No. Tapi at least sampaikan hidayah daripada Allah Ta'ala. Nabi sendiri tak boleh bagi hidayah kepada bapa saudara Nabi, Abu Talib. Jadi hidayah milik Allah, kita boleh usaha je. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. Nak tanya berkaitan bayaran fidyah untuk orang yang telah meninggal dunia, berapa kadar dan macam mana kiraannya, dan bagaimana nak tahu berapa hari si mati tinggal puasa? Tuan-tuan, pertama sekali, bila arwah meninggal, arwah ayah contohnya, kalau kita ada dua pilihan. Kalau ayah kita pernah tinggal puasa, maka kita ada dua pilihan. Yang pertama, sama ada kita qada puasa untuk ayah. Kata Nabi, sama anhu waliyuhu, walinya boleh qada untuk si mati. Ataupun kalau tak qada, boleh bayar fidyah, either one, salah satu daripadanya. Macam mana nak tahu banyak mana? Tanya mak lah. Mak lebih kenal ayah macam mana. Arwah ayah, tanya mak lah. Kalau mak tak ada, tanya orang jaga ayah. Ayah ni style dia puasa tak puasa? Dia puasa, bab puasa dia okey. Cuma 2-3 tahun tu dia kena stroke tu, dia mula tak puasa dah. Kita boleh agak lah, buat anggaran. Kita buat anggaran. Secara tepat kita pun tak tahu, buat anggaran saja. Kita kenal ayah kita bagaimana, kita buat anggaran. Dan kita bayar fidyah. Fidyah ni kepada fakir miskin sahaja, iaitu boleh melalui pusat zakat pun boleh. Kita sebut fidyah, maka dia akan salurkan kepada fakir miskin. Sebab fidyah tidak boleh diberi kepada asnaf yang 8 dah. Lagi 6 tak boleh, dia untuk fakir miskin saja. Tak boleh fisabilillah semua tak boleh. Untuk tabung masjid tak boleh, semua tak boleh. Dia untuk apa? Untuk fakir miskin saja fidyah. Satu cupak untuk satu hari. Satu cupak berapa gram? Lebih kurang 675 gram beras. Kita buh sekilo lah senang. Payah 675, 700 gram, buh sekilo. Sekilo beras untuk satu fidyah bagi pada fakir miskin. Kalau 10 hari 10 kilo, 20 hari 20 kilo, 100 hari 100 kilo. Senang kira. Lepas tu keklik dengan duit boleh tak? Bagi nilai RM4 contohnya. Satu fidyah RM4. Satu fidyah RM4. Walaupun kalau ikutnya yang paling rendah RM2, kita ambil double lah, ikhtiat RM4. Kali ya, kalau 100 hari RM400. Macam itulah cara kira dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum jika jemaah solat atas kursi tapi ambil di saf tengah-tengah? Adakah masih lagi dapat pahala saf? Dapat. Tak ada masalah solat atas kursi. Dia solat atas kursi tapi dia duduk tengah-tengah. Dia dalam saf juga sebenarnya. Dia tak putus saf. Cuma orang duduk atas kursi ni kena faham lah. Dia solat apa? Solat tarawih ke? Solat fardu isyak ke?
solat tarawih tak apa, duduklah lama mana pun tak apa. Tapi kalau solat fardu isyak, dia kena berdiri dulu kalau dia mampu berdiri. Sebab kata-kata main masjid semua mampu berdiri. Kalau tak mampu berdiri, kena stroke, tak main masjid, tak main. Kan? Jadi maknanya kata-kata main masjid ni mampu berdiri. Jangan solat isyak dipinduk atas kursi, duduk-duduk usolli fardul isyak terus dia gitu. Tak sah solat dia. Tak sah, jangan buat main dia tak sah. Sebab tu orang kata suruh belajar. Kalau tak belajar itu masalah. Tahun lepas tuan-tuan saya pergi haji 48 hari. Tahun lepas orang pergi haji boleh kata semua sihat. Sebab apa sihat? Sebab health screening, pemeriksaan kesihatan sangat-sangat ketat. Tahun lepas kecing manis baca alapan tak boleh pergi dah. Kecing manis 8 tak boleh pergi dah. Tu kecing manis. Kalau kecing orang, tu tak layak orang pergi. Maknanya orang pergi ni sihat-sihat, tapi sakit lutut sikit-sikit ada. Tapi saya duk tengok ada di antara mereka berjalan kaki, berjalan masuk masjid, mari solat fardu, duduk atas kursi, takbir sampai habis. Tak sah tuan-tuan. Pergi haji kemuncak ibadat, mayang pun tak sah. Naya, bila Rasul duduk dalam kuliah tak mau duduk. Bila habis tarawih, habis witir pakai lari balik. Akhirnya tak tahu apa. Semayang umur 80 pun tak sah lagi. Macam mana nak bawa solat itu bertemu dengan Allah, sedangkan itu hak mula-mula dihitung oleh Allah. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah di hari akhirat adalah solat. Sebab tu syarat amalan nak diterima oleh Allah yang kedua, yang pertama tadi akidah kan, yang kedua mesti tepat berdasarkan ilmu. Nombor dua, yang kata Fudhal bin Iyad, aswabuhu sawab, betul, tepat. Hak tepat ni kena ada ilmu. Jadi kalaulah hak duduk tengah, hak dia duduk tengah tu no problem. Cara solat itu kena berdiri dulu. Kau solat insya-Allah kau solat tarawih tak apa. Solat tarawih nak duduk awal pun tak apa, tak ada masalah. Sebab itu solat sunat. Bukan setakat nak duduk, nak baring pun boleh. Baring boleh. Duduk belakang tu baring, kita buat sah baring yang belakang. Contohnya. Sah, solat sunat sah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nak tanya soalan, solat berjemaah muslimat yang hadangan contoh pintu tak buka ada ke boleh? Ni masjid tuan-tuan, satu masjid ni semua boleh. Tak ada masalah. Asalkan orang perempuan ni dia mendengar bacaan imam atau dia melihat imam. Salah satu dia kena ada, baru dia boleh ikut. Kalau tutup rapat, dia tak nampak. Kalau imam terjatuh mikrofon atau mikrofon rosak, senyap, dia nak ikut tak boleh. Maka tak sah. Dia tak boleh ikut. Sebab tu dia kena buka sikit. Buka sikit dengan tujuan kalau apa-apa terjadi pada mikrofon ni, dia masih dapat lihat pergerakan makmum ikut imam tu. So dia boleh follow lagi. Kalau tutup rapat, tak nampak apa. Tambah macam tu, gelap kan nampak apa? Nampak tak tuan? Tak nampak kan? Tak nampak. Nampak kabut, tak nampak apa. Kau tutup rapat lagi, kalau lah mikrofon kata macam kita sebut tadi, mati kan mikrofon, jatuhkan mikrofon, orang ni dia boleh dengar lagi, dia boleh ikut, dia boleh nampak. Hak belakang tak nampak, terputuslah jemaah. Jadi kena buka sikit lah bagi nampak. Buka sikit, bukan buka banyak sangat, bagi nampak je. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau sampai masjid sudah azan isyak, mana solat perlu yang perlu dibuat? Tahiyatul masjid atau solat qabliyah isyak? Jawapannya tuan-tuan, kita terus buat qabliyah isyak. Bila kita buat qabliyah isyak, tahiyatul masjid dah include dalam tu dah. Dah include dah. Sebab tu saya kata tadi, tahiyatul masjid dia boleh masuk, dia boleh join, dia boleh gabung. Maknanya bila kita masuk masjid, orang dah azan dah. Kalau kita solat tahiyatul masjid lagi tak dan, kita solat tu qabliyah isyak. Maka sebab apa? Sebab konsep tahiyatul masjid ni jangan masuk masjid duduk. Itu je. Masuk masjid ada solat. Kalau tak ada solat lagi, barulah kita solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tapi dah ada solat nak buat, terus kita laksanakan solat tersebut, maka tahiyatul masjid sudah include di dalam solat tadi. Baik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya, saya sebut tadi syarat ibadat nak diterima, yang pertama akidah, yang kedua bertepatan dengan hukum syarak, kena ada ilmu, yang ketiga syarat dia ikhlas. Ikhlas ni kita dengan Tuhan lah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tak tahu kita ikhlas ke tak. Tuan-tuan tengok kawan sebelah, tengok kawan sebelah.
Tengok, dia kelas ke tak kawan sebelah kita? Boleh kata, nampak macam tak ikhlas pun. Tahu mana aku tak ikhlas? Oh, boleh gaduh. Benda kita tak tahu, tak boleh nak buat judgement. Hanya Allah mengetahui. Jadi kita dengan Tuhan yang tu. Bab ikhlas ni kita dengan Tuhan. Kalau kita tak ikhlas, kalau kita berjuang perang fisabilillah mati syahid di medan perang pun masuk neraka kalau tak ikhlas. Ada hadis yang kalau kita kaki derma tabung tu penuh dengan derma kita aja, tapi tak ikhlas, nak kita dipuji oleh orang, esok di akhirat tak boleh masuk syurga tuan-tuan. Tapi ini siapa pun tak tahu, Allah aja tahu. Allah aja tahu. Maka dengan sebab itu kita nak kena mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha untuk memastikan kita ikhlaslah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum seseorang yang menghitamkan rambutnya walaupun jenama yang digunakan itu halal untuk tujuan dilihat sentiasa muda, segak, bergaya? Nabi larang. Nabi larang kita menghitamkan rambut kerana itu ada unsur penipuan. Nak buh warna lain buh, nak buh warna inai buh, ada masalah. Tetapi nak hitam ni umur 78, bubuh hitam orang tengok macam umur 35. Tu dia. Kali-kali muka lah tua banyak. Tuan-tuan dan rahmati Allah, jadi sekadar itu soalan yang sampai kepada saya umumkan talian ditutup. Bak dah setengah jam dah. Lebih masa dah. Saya minta maaf tuan-tuan. Bak janji di setengah jam je. Cumanya kita ambil kesempatan sungguh-sungguh tuan-tuan. Allah bagi kesempatan pada kita Ramadan. Hari itu kita doakan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Sekarang kita dah sampai. Bila kita dah sampai ni, kita jangan lupa untuk kita mengambil peluang sebaik mungkin. Apa dia kita nak buat? Puasa kita cantik, qiyamul lail kita cantik, tarawih kita cantik, baca Quran cantik, sedekah cantik, doa cantik, zikir cantik, baca Quran cantik, tadarus cantik. Ni semua kita nak buat ni. Ada orang kata, Ustaz tak larat Ustaz. Oi, bulan puasa ni macam-macam kerja nak buat. Mai tua ni makin tak larat. Khabar saya ni kecing manis dia kata. Insulin lagi tak larat, tenaga tak ada. Sebab tu saya sendiri saya makan ni. Saya pernah bawa dulu. Makan sehari 2 biji. Makan sehari 2 biji. Saya mau makan sehari 2 biji. Makanlah. Siapa nak jumpa saya ambil makan. Insya-Allah dia bagi tenaga. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ni. Kita nak sihat, nak tenaga. Kecil manis pun bagi tenaga. Insya-Allah. Orang kanser makan pun hak kena kemo, habis sel-sel mati, tak larat. Makan. Segar balik. Alhamdulillah. Jadi testimoni sangat banyak dah. Dan yang buktinya saya sendiri makanlah sebab saya buat sendiri yang ni. Jadi makna tuan-tuan boleh cuba. Ambil makan dengan tujuan niat kerana nak bagi tenaga yang kuat untuk pastikan Ramadan ni kita buat yang terbaik. Kita tak sia-siakan waktu yang ada. Kalau tidak duk tidur je tak jadi. Tidur. Lepas tidur. Oh, haru kalau begitu. Ramadan apa Ramadan tidur ni? Kan? Jadi mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Dan satu lagi ni kalau siapa-siapa nak juga, saya pun juga nama saya ni, nama saya yang ni apa untuk apa kita kata dalam waktu tarawih ni sesuai lah. Sebab ramai-ramai ni bau macam-macam bau kan. Kita nak fresh sikit lah. Kalau tidak tak kosong tuan. Kalau tidak tak kosong. Nak bagi bau fresh. Jadi kita doakan sebab kita baru awal-awal Ramadan. Awal-awal Ramadan. Panjang lagi nak sampai ni. Jadi awal ni beringat awal. Kita panggil balik kawan-kawan kita apa ni insya-Allah. Yang mana balik awal itu kita beritahu dia jangan rugilah. Rugi. Kan? Peluang bukan lama mana pun kita duduk sikit lagi lah. Kalau tak larat maka yang ni. Laratlah insya-Allah. Kan? Jadi mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kita. Jumpa pula tahun depan insya-Allah. Sekadar itulah yang dapat saya bincangkan tazkirah pada malam ini. Moga-moga insya-Allah sikit sebanyak kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah. Apa yang baik datang daripada Allah, salah-salah saya pemaaf. Aku qauli hadza
wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.